Baik, kita teruskan surah Ali Imran mulai daripada ayat 141. Surah Ali Imran mulai daripada ayat 141. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyumahhisa, dan supaya ia membersihkan Allahu oleh Allah alladzina, akan orang-orang yang amanu, telah beriman mereka, wayamhaqa, dan ia hapuskan, al-kafirin, akan orang-orang yang kafir. Ayat 142. Am, atau apakah, hasibtum, telah menyangka kamu, an, bahawa, tadkhulu, kamu masuk, al-jannah, ke syurga, walamma, dan belum lagi, ya'lami, ia buktikan, Allahu oleh Allah, alladzina, akan orang-orang yang jahadu, telah berjihad mereka, minkum, di antara kamu, wa ya'lama, dan belum lagi, dalam bracket belum lagi ya, dan belum lagi dalam bracket ya'lama, ia buktikan, as-sabirin, akan orang-orang yang sabar. Baik, saya masuk mula. Ayat 141. Waliyumahhisallahu allazina amanu wa yamhaqal kafirin, dan supaya ia membersihkan oleh Allah akan orang-orang yang telah beriman mereka, dan ia hapuskan akan orang-orang yang kafir. Mana dengan musibah yang menimpa orang mukmin itu adalah di antara pembersihan dosa, dan ia menaikkan darjat seorang mukmin. Sebab itu dalam peperangan, kalau kamu mendapat luka, ya, kaum yang diperangi juga mereka mendapat luka seumpama kamu. Sebab itu Allah pusingkan atau edarkan hari-hari itu, supaya ya, Allah buktikan orang yang beriman, dan juga untuk dijadikan sebagai, dan diantaranya dijadikan sebagai orang-orang yang mati syahid. Jadi musibah-musibah itu sebenarnya adalah membersihkan dosa-dosa dan juga meninggikan darjat seorang mukmin. Wa yamhaqal kafirin,
dan ia hapuskan atau memberi kecelakaan kepada orang-orang yang kafir. Am hasibtum an tadkhulul jannah, atau apakah telah menyangka kamu bahawa kamu masuk ke syurga? Ya, jadi berdasarkan kepada istifham ataupun soalan ini, ya, tentulah ya kita diberi satu teguran. Ya, senang-senang ke kamu nak masuk syurga dengan duduk di tika solat daripada zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isyak, ya, dengan berduduk bertasbih, dengan duduk sahaja membaca Al-Quran untuk mendapatkan pahala dan tidak mengira keadaan apa yang berlaku di sekelilingnya. Adakah senang-senang dengan itu kamu masuk ke syurga? Itu mana istifham itu menyentuh setiap diri yang memahami makna Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran tak faham makna, dia tak menyentuh hatinya. Dia fikir nak dapatkan pahala. Tapi tak tahu apa yang disuruh, apa yang dilarang, apa yang memberi peringatan atau pengajaran. Dia tak tahu. Yang penting dia baca dapat pahala. Dia baca ayat itu untuk perlindungan daripada syaitan. Dia baca ayat itu untuk jadi ubat. Fikirannya hanya itu saja. Sebab apa? Sebab tidak memahami kandungan ayat Quran. Jadi bila kita dah baca dan memahami ayat ini, satu teguran daripada Allah, senang-senang ke kamu dengan sangkaan kamu boleh masuk syurga. Walamma ya'lamillahu allazina jahadu, dan belum lagi ia buktikan oleh Allah akan orang-orang yang telah berjihad mereka. Jihad dengan arti ialah ia bersungguh-sungguh dalam berpegang dan menegakkan agama Allah. Belum terbukti lagi kamu sungguh-sungguh berpegang dan juga mempraktikkan apa yang perlu ditegakkan dalam agama. Belum terbukti lagi. Wa ya'lamas sabirin. Wa tu wa'ataf. Jadi memberitahu lagi kepada perkataan lamma, walamma. Jadi seolah-olah ayatnya walamma ya'lamas sabirin, dan belum lagi ia buktikan akan orang-orang yang sabar. Sabar daripada ujian-ujian. Jadi belum terbukti lagi benar-benar ke kamu berjihad di jalan Allah, dan belum lagi terbukti benar-benar ke kamu sabar. Bila ditimpa musibah kamu mengeluh, kamu tidak erti bersabar. Jadi belum terbukti lagi. Jadi artinya janganlah semudah yang kita sangkakan nak masuk syurga dengan duduk tak ambil tahu hal sekeliling kita. Kita masuk syurga dengan cara itu, tak. Ataupun dengan cara bertapa, bersolok, menjauhkan diri daripada segala manusia. Duduk dalam gua sahaja, beramal kat situ. Senang-senang ke kamu masuk syurga begitu? Kamu tak memikirkan di sekeliling kamu, anak-anak anak-anak yatim yang perlu kepada pengurusan, dan hal-hal berkaitan dengan agama, untuk ditegakkan, untuk dikembangkan syiarnya. Kalau seandainya pahaman kita dengan menjauhkan diri daripada segala manusia, dengan itu kita masuk syurga, silaplah tafsiran kita. Bacalah ayat 142 ini. Begitu sama lagi ayat 143, walakot, dan demi sesungguhnya. Kuntum adalah kamu. Taman nauna, kamu mencita-cita.
kamu mencita-cita. Min qabli, daripada dahulu. An, bahawa. Talqau, kamu menemui akannya. Faqad, maka sesungguhnya. Ra'aitumuhu, telah kamu lihat akannya. Wa antum, walhal kamu. Tanzurun, kamu melihat. Semak semula. Walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqauhu. Dan demi sungguhnya adalah kamu mencita-cita akan al-maut, kematian. Min qabli, daripada sebelum atau daripada dahulu. An talqauhu, kamu temui akannya. Maknanya, sebelum perang, mereka bercita-cita untuk mati syahid. Bercita-cita untuk mati syahid daripada dahulu. Atau qabli ni boleh juga makna daripada sebelum. Sebelum pun cantik juga. Sebelum antal kauhu, kamu temui akannya. Mana sebelum kamu temui peperangan tadi, kamu mencita-cita untuk mati syahid. Faqad ra'aitumuhu, maka sungguhnya telah kamu lihat akannya. Sekarang kamu sudah berdepan dengan peperangan. Kamu dah lihat, kamu nampak. Wa antum tanzurun, walhal kamu melihat. Kamu melihat sendiri. Jadi, jangan hanya bercita-cita untuk mati syahid. Bila menemui apa yang dikatakan sebagai mati syahid, kamu lari daripadanya seperti orang munafik. Jadi, jangan demikian. Itu dikatakan, jadi sekarang kamu telah berdepan dengan musuh-musuh Allah. Itulah yang kamu nakkan untuk mati syahid. Kamu sendiri melihat. Baik, sambung lagi. Wa ma Muhammadun, dan tiada Muhammad. Ma tu dengan makna tiada sebagai illa. Wa ma Muhammadun illa. Jadi ma tu makna tiada. Dan tiada Muhammadun Muhammad illa, melainkan Rasulun, seorang Rasul. Qad, sesungguhnya. Khalat, telah berlalu ia. Min qablihi, daripada sebelumnya. Ar-rusulah, akan rasul-rasul. Nanti. Min qablihi, daripada sebelumnya. Ar-rusulu, bukan rasulah. Ar-rusulu, akan rasul-rasul. Afain. Nanti silap-silap. Qad khalat, sesungguhnya telah berlalu ia. Min qablihi, daripada sebelumnya. Ar-rusulu, oleh rasul-rasul. Khalat tu madi, ma'ruf. Jadi oleh rasul-rasul. Afain, maka apakah jika mata telah mati ia. Au kutilah, atau telah dibunuh ia. In qalabtum, telah berbalik kamu. Ala, atas.
aqabikum, tumit-tumit kamu. Waman, dan barang siapa yanqalib, ia berbalik, ala, atas, akibaihi, dua tumitnya, falan, maka sekali-kali tidak akan, yadurra, ia membahayakan, Allah, akan Allah, syai'an, sedikit pun. Wasayajzi, dan bakal ia balas, Allahu, oleh Allah, asyakirin, akan orang-orang yang bersyukur. Semak semula. Ayat 144. Wama Muhammadun illa rasul, dan tiada Muhammad melainkan seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, sesungguhnya telah berlalu ia daripada sebelumnya oleh beberapa rasul. Kena ingat, Muhammad tidak lain melainkan seorang rasul. Dan bukan Muhammad saja seorang rasul. Sebelum Nabi Muhammad juga banyak rasul-rasul yang Allah telah turunkan. Afain mata, maka apakah jika telah mati ia? In qalabtum, telah mati au kutilah, atau telah dibunuh ia? In qalabtum ala aqabikum, telah berbalik kamu atas tumit-tumit kamu. Jadi, ayat ini memberitahu, sekiranya Nabi Muhammad itu mati dalam peperangan, sebab peperangan Uhud itu, sehingga banyak mereka bersangka bahawa Nabi Muhammad itu dah wafat atau dah mati. Kerana apa? Kerana kecederaan, serangan daripada orang-orang kafir tidak dapat dipertahankan, sehingga Nabi rebah, disangkakan oleh mereka Nabi sudah wafat. Jadi turun ayat ini memberitahu Muhammad tidak lain melainkan Rasul, seperti juga Rasul-Rasul yang dahulu. Maka apakah jika ia mati atau telah dibunuh, kamu telah berbalik atas tumit-tumit kamu? Apa makna berbalik? Makna kamu berpaling tadah, kufur balik. Oh, ketua kita dah mati dah. Kita balik asal lah. Agama balik asal lah nampaknya. Kepada agama asal. Itu agama musyrikin. Adakah kamu nak buat begitu? Wa may yanqalib ala aqibai, dan barang siapa ia berbalik atas dua tumitnya. Mana barang siapa diingatkan, barang siapa yang kembali murtad, wala yadurrallaha syai'an, maka sekali-kali tidak akan ia membahayakan akan Allah sedikit pun daripada perbuatan mereka itu. Perbuatan mereka tidak membahayakan sedikit pun pada Allah, tapi membawa kerugian besar di akhirat buat kamu. Wa sayadzillahu syakirin, dan bakal ia balas oleh Allah akan orang-orang yang bersyukur. Mana mereka yang bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala, maka balasan Allah membalas kepada mereka yang tahu berterima kasih pada Allah, tahu mengenang budi. Allah akan balas dengan balasan yang besar
iaitu syurga. Surga Allah. Baik, sedikit tata bahasa cuba semak semula pada ayat 141. Ya, ayat 141 semak balik ya. Wal yumahhisa, yumahhisa di sini ya, terangkan kedudukan fi'il apa ni? Ya, boleh buka mic kan. Yumahhisa. Ya nak jawab? Jawab. Mudhari. Ya, ma'ruf ke majhul, terangkan tersekali. Kalau majhul, kalau dia ada yang berbaris kasrah bawah sabdu, naikkan atas sabdu. Jadi majhul, yumahhasa. Yumahhasa. Kalau hi jadi ha, ya. Okey. Amanu pel apa? Madi, ya. Yamhaqa ma'ruf ke majhul. Kalau majhul? Yumhaqa. Bukan yumhaqa. Yumhaqa. Okey. Ayat 142-nya hasibtum termasuk apa? Madi, ma'ruf ke majhul? Kalau majhul? Depan bawah ya, husibtum. Jadi hu, si tetap bawahlah, husibtum. Tak ada hulu? Jelaskan sekali. Mudhari apa? Jadikan majhul. Tudkhulu. Depannya lagi ya'lam. Ya'lam itu, ya'lam. Kalau majhul? Yu'lam. Mudhari kan depan atas. Mudhari kan depan atas kalau majhul. Yu'lam. Dia baris bawah ni sebab nak sambungkan dengan Allah tu ya. Kalau tak sambung dengan Allah tu dia bunyinya mati ya'lam. Sebab ada lama tu. Jahadu madi ma'ruf. Kalau majhul? Juhidu. Jadi jatu ada alif, jim alif. Kalau majhul, alif jadi waw. Jim waw. Juhidu. Ya. Alif ni dia sesuai dengan atas. Kalau depan dia bertukar jadi waw. Juhidu. Sambung lagi. Ya'lama. Kalau majhul? Yu'lama. Sabirin. Isim fa'il. Sabirin. Kalau isim maf'ul ni macam mana? Isim fa'il ada isim maf'ul. Satu, 4, 2. Sabirin kalau maf'ul? Baik. Cuba tengok. Isim fa'il ni jamak, sabirin. Ya, kalau mufrad sabirun. Kalau maf'ul sabirun masburun. Masburun ya. Maf'ulun. Jadi masburun, Kalau jamak macam ni,
Sabirin boleh masburin. Ya. Baik, sama lagi. Kuntum. Ayat 143. Kuntum. Pel madinakis apa? Madinakis. Ya. Taman nauna. Mudore. Ma'ruf. Tak ingat ke? Majul kan ada baris doma. Mana ada baris depan awalnya? Ya. Tersebut. Tapi dah banyak kali tersebut nih. Itu tersengaja. Okey, kalau majul? Ini ma'ruf. Kalau majul? Tumannauna apa? Mauta. Mauta termasuk apa? Mauta apa? Termasuk apa? Isim apa? Isim ke gila isim? Apa nama dia? Mautan. Kalau tak ada alif lam, mautan. Ja'lan. Masdar. Ya. Talqau. Mudhari apa? Kalau majhul? Tulqau. Tulqau. Ra'aitumu. Madi ma'ruf. Ya. Tanzurun. Kalau majhul? Tunzuruna. Kalau jamak kita sebut jamak lah, ya. Tunzuruna. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat. Madi ma'ruf. Min qabli rusul afain mata. Madi ma'ruf. Ya. Kalau orang Arab datang sini, dia tengok ada banyak klinik mata. Klinik apa tu? Klinik mati tu, ya. Baik, kutila. Madi majhul. Kalau ma'ruf? Qatala. Qatala. Ya. In qalabtum. Madi ma'ruf. Mana ada maju? Maju kan depan mulanya. Ma'ruf. Kalau majhul macam mana agak-agak? Unkulib. Unkulib. Dia lebih daripada 4 huruf, lebih daripada 3 huruf. Ya. Jadi ku, kemudian lip. Lip. Lip tu yang kelap jadi lip. Unkulibtum. Yan kolib depannya. Yan kolib. Mudhari apa? Ma'ruf. Kalau majhul? Yun kolib lah. Depan atas. Asalnya batu dia baris depan. Yan kolibu.
Jadi kalau majul yunqalibu. Yunqal. Yunqal. Baik, yadurra. Mudhari ma'ruf. Kalau majhul mak dah sampai short jadi dot. Dot jadi short pula. Mana datang nun ni? Yudorro. Yudorro. Ya tu kayu. Do tu kat atas. Yudorro. Okey. Saya jezi. Yajzi. Saya tinggalkan. Yajzi. Ma'ruf. Kalau majhul? Saya tinggal. Ambil ya. Yujza. Apa? Yujza. Satu penambahan, tak payah sebut. Tak apa. Yujza. Asalnya yajziyu. Kerana ya tu, yang akhir tu ialah huruf mu'tal. Jadi tak bunyilah. Ya. Huruf sakit. Jadi dia tak bunyi. Ya. Syakirin. Isim fa'il. Kalau isim maf'ulnya apa? Mashkurun. Mashkurin. Maskurun. Ya. Kalau mufrad dia tak ada ya nun. Syakirun. Ya, syakirun. Kalau maf'ulnya mashkurun. Mashkurun. Ini jamak. Jadi kalau jamak boleh ikut juga. Mashkurin. Mashkurin jamak. Ya. Mashkurina. Jamak lah. Mashkurina. Jadi ada kaf waw tu. Kaf waw. Mashku ada waw. Mashkurina. Itu yanun tu dia menunjukkan jamak. Kadang yanun ditukar waw nun. Runa. Syakiruna. Kalau syakiruna, isim maf'ulnya juga ikut runa. Mashkuruna. Mashkuruna. Tapi kalau mufrad, ya, buangnya yanun, bunyinya syakirun. Mashkurun. Syakirun, mashkurun. Okey, nak tengok. Kalau mufrad. Kalau dia jamak, kita ikutlah isim maf'ulnya jamak. Ya. Kalau mufrad tu kalau mufrad. Kalau mufrad tanwin je. Tanwin, ya. Ini yanun ni tunjukkan dia jamak. Ramai. Dan yanun tak mesti yanun, ya. Kadang dia bertukar waw nun. Syakiruna, kafiruna, jailuna. Kalau dia mansub atau majrur, dia akan bertukar ya. Kalau syakirina sama dengan kafirina. Macam itulah. Ya. Okey, nak tengok latihan. Dah buat belum latihan? Kerja rumah dah buat dah. Ya. Asyar apa? Masdar mana tu?
Masdar ni dimulakan dengan tanwin, tapi kalau dia jamak macam ni, dia tak adalah tanwinnya. Ya. Dan perlu diingat kalau ada alif lam, dia tidak ada tanwin. Jadi dia salah satu daripadanya. Ada alif lam, dia tak ada tanwin. Ya. Apa yang kita pelajari hari itu? Nazara, ya. Okey, saya tulis Nazara. Nombor 2. Kutila. Kotala. Okey. Lagi nombor 3. Nombor 3 apa? Kolaba. Kolaba. Okey. Nombor 4. Syakara. Nombor 5. Kasura. Nombor 6. Dot, ain, fa. Dot. Apa barisnya? Do'afa. Nombor 7. Sa, ba dengan ta. Sabata. Oh tak, nun tu tambahan. Alif dengan nun tu, nun tu penambahan. Jadi huruf asli dia qaf lambah. Biasa alif, nun, itu penambahan. Alif, sin, ta, itu pun penambahan. Qaf lambah tu yang betul. Habis sampai nombor 7 ya? Okey, nazara mudhari'nya apa? Yan zuru masdarnya nazron. Masdar kadang ada 2 Oh, nazir. Kalau naziro tu madi. Ada bentuk madi naziro. Oh, itu naziro dia nak menunjukkan ada madi bentuk naziro. Kalau masdar dia ada tanwin. Itu menunjukkan ada madi. Madi itu ada 2, ada bentuk nazaro dengan naziro. Jadi madi. Bukan, itu madi. Muka surat apa? 427 ya. Okey. 427. Jadi yang naziro tu itu menunjukkan dia ada madi bentuk naziro. Itu bukan masdar. Nazron. Itu boleh masdar. Okey. Nombor 2. Qatala. Yaktulu masdarnya qatlan. Okey. Muka surat. Okey, 301. Nombor 3, kolaba. Yaklibu masdarnya kolban. Okey, muka surat. Okey. Syakara mudhari'nya yaskuru masdar syukron. Itu yang selalu kita sebut syukron.
Terima kasih. Muka surat 171. Nombor 5, kasura yak suruh masdarnya boleh dua-dua. Kadang kita jumpa dalam Quran kasrotan dan kasron dulu ada. Okey. Dia punya muka surat? Yang betul 338 ya. Okey. Nombor 6. Do'afa ke do'ifa? Do'afa. Do'afa mudhari' yad'ufu. Masdarnya do'fan. Okey. Muka surat 199. Okey. Nombor 7. Sabata. Kita cuba ambil sabata dulu. Sabata mudhari'nya apa? Yasbutu. Kalau masdar? Sabatan. Sabatatan. Okey, boleh. Muka surat 50 ya. Jadi mana yang tak dapat buat tu tengok dia punya nombor-nombor muka surat tu boleh rujuk sendirilah. Okey, sekarang kita nak selesaikan dulu nombor 1. Nazara yanzuru nazran amar dan nahi. Unzur la tanzur. Ikut mudhari. Unzur la tanzur. Isim fa'il, isim maf'ul. Nazirun ya. Nazirun manzurun. Isim fa'il, isim maf'ul. Itu makan zaman alat. Okey. Makan zaman alat. Tabdil mubalaghah. Lagi? Nazarun. Madi majhul mudhari' majhul. Tak betul. Yunzaru. Nuziro yunzaru. Okey, nombor 2. Qatala yaktulu qatlan. Amar nahi. Uktul la taktul. Isim fa'il, isim maf'ul. Qatilun maktulun. Isim makan, isim zaman. Makan zaman alat. Miktalun. Tabdil mubalaghah. Qatalun. Madi majhul mudhari' majhul. Yuktalu. Nombor 3. Qalaba yang yaklibu qalban. Amar iklib la taklib. Isim fa'il, isim maf'ul. Qalibun maklubun. Makan zaman alat. Maklabun maklabun miklabun. Tabdil mubalaghah. Aklabu ya. Aklabu qallabu. Madi majhul mudhari' majhul. Okey, syakara yashkuru syukran. Amar uskur la tashkur. Isim fa'il, isim maf'ul. Syakirun mashkurun. Makan zaman alat. Tabdil mubalaghah. Syakarun. Madi majhul mudhari' majhul.
Ya, sukiro yuskaru. Okey, nombor 5. Kasuro yaksuru kasron. Amar nahi. Uksur la taksur. Isim fa'il, isim maf'ul. Maksurun. Makan zaman alat. Maksarun, miksarun. Tabdil mubalaghah. Ya, aksaru kasarun. Madi majhul, mudhari majhul. Kusiro yuksaru. Okey. Nombor 6. Do'afa yad'ufu do'fan. Amar nahi. Ya, ud'uf la tad'u. Isim fa'il, isim maf'ul. Do'ifun mad'ufun. Makan zaman alat. Ya, mad'afun, mid'afun. Tafdil mu Tafdil mubalaghah. Ad'afu do'afun. Madi majhul, mudhari majhul. Yud'afu. Okey, nombor 7. Sabata yasbutu sabatan. Amar nahi. Usbut la tasbut. Ya, makan zaman isim fa'il, isim maf'ul. Sabitun masbutun. Makan zaman alat. Masbatun, misbatun. Tafdil mubalaghah. Asbatu sabbatun. Madi majhul, mudhari majhul. Yusbatu. Baik ya, untuk latihan akan datang, ya, saya akan hantar dalam handphone masing-masing kat grup ni, ya, dalam WhatsApp tu, kena tirulah latihan yang akan datang, ya. Dan latihan akan datang tak ada 3 huruf lagi. Kita masuk 4 huruf, ya. Jadi contoh perkataan nazara, kalau 4 huruf tambah 1 jadi anzara. Kalau kotala tambah 1 jadi aktala. Ya, aktala. Macam tu, dia ditambah 1 jadi 4 huruf. Nah, asalnya 3 huruf, nazara. Kemudian nazara tukar tambah 1 jadi anzara. Kalau diletak sabdu tengah, nazzara. Kalau diletak alif tengah, nazara. Macam tu. Ya. Jadi kita akan hantar nanti ke WhatsApp masing-masing. Dekat ni lah kat grup, ya, insya-Allah. Itu boleh buat latihan situ, insya-Allah akan datang kita buat semakan, ya. Baik, setakat ini dulu, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat manfaatkan bersama daripada pengajian tadi. Sadaqallahul azim.